Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu ibadat puasa sebagaimana difardukan ke atas orang-orang yang sebelum kamu. Moga-moga kamu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Saudara muslimin dan muslimat, ashabul fadilah, imam-imam surau, Bilal serta seluruh aljatan kuasa surau yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah kerana kita masih lagi diberikan kekuatan oleh Allah untuk melalui pertengahan bulan Ramadan ini dengan terus istiqamah melaksanakan amal-amal yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi persoalannya, apakah ketakwaan yang mahu dilahirkan daripada ibadat puasa yang diatur oleh Allah di bulan Ramadan sudah dicapai oleh kita dengan sebenar-benarnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berpesan, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Ibadat puasa mengajak kita supaya bertakwa. Dalam ketakwaan itu ada satu sifat, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab ketakutan kita kepada Allah, kita tidak minum siang hari, kita tidak makan siang hari. Walaupun kita lapar, walaupun kita dahaga, walaupun kita bersama dua orang dengan isteri saja di dalam bilik, tetapi kita tidak melanggar larangan Allah. Kita duduk dalam tandas seorang diri, kita dahaga, kita boleh minum sampai sekali. Kalau perut kita kembung, orang tak tahu. Kita duduk di rumah, kita lapar, kita boleh masak Maggi, kita boleh makan apa yang kita nak, kerana kita lapar. Tapi kita tak buat itu semua kerana kita takut pada Allah. Takwa mengajar kita takut kepada Allah. Takwa mengajar kita takut kepada Allah. Tetapi adakah umat Islam hanya takut dalam ibadat puasa saja? Ketakutan mereka terhadap Allah tidak dihayati, tidak dilaksanakan dalam seluruh kehidupan mereka. Kerana sepatutnya ketakutan kita kepada Allah mestilah dihayati dan direalisasikan dalam seluruh kehidupan kita. Takut kepada Allah dalam makan minum, takut kepada Allah dalam bermasyarakat, takut kepada Allah dalam beribadah, takut kepada Allah dalam berpolitik, takut kepada Allah dalam bekerja, mencari usaha nafkah suami, isteri dan anak-anak kita.
Apa sahaja kehidupan kita mesti dibina dengan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar di akhirat nanti kita tidak akan takut kepada sesiapa pun dan apa-apa pun. Kita tidak akan lagi rasa takut di akhirat. Dengan sebab mahu menyelamatkan kita daripada ketakutan di akhirat, maka Allah mengajar kita supaya kita mesti ada sifat takut di atas dunia ini. Dan ketakutan di atas dunia ini hanya sepatutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala mengurniakan kelebihan besar. Innal ladhina amanu wa amilus salihat wa aqamus salat wa atawuz zakat lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, beramal saleh, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, bagi mereka upah di sisi Tuhan mereka. Yang pertama, Allah Ta'ala beri pahala, ganjaran, upah. Tetapi upah ini bila dapatnya? Di sisi Allah, hari akhirat nanti. Amal ibadah yang kita buat atas dunia, kehidupan yang kita buat di atas dunia ini, jika mendapat pahala, upahnya kita akan dapat di hari akhirat di sisi Allah. Yang kedua, wala khaufun 'alaihim, tiada lagi perasaan takut kepada mereka. Orang yang hidup di hari akhirat, yang di dunia dahulu dia beriman, dia beramal saleh, dia mendirikan sembahyang, dia mengeluarkan zakat, maka dia tidak akan ada perasaan takut sedikit pun di akhirat. Dia tidak takut kepada Allah, dia tidak takut kepada neraka, dia tidak takut kepada para malaikat, dia tidak takut kepada raja-raja, dia tidak takut kepada sesiapa. Dia tidak perlu takut kepada Allah, kerana Allah Ta'ala kasih dan sayang kepadanya. Dia tidak perlu takut kepada neraka, kerana dia selamat daripada neraka dan azabnya. Dia tidak perlu takut kepada para malaikat, kerana malaikat kasih dan sayang kepadanya. Dia tidak perlu takut kepada sesiapa pun, kerana hari itu milik Allah. Allah sahaja yang berkuasa. Yang pertama, Allah Ta'ala menyelamatkan dia daripada takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan sedih selama-lamanya. Di hari akhirat manusia tidak akan sedih. Maka semua yang dijanjikan oleh Allah, antaranya tiada lagi perasaan takut di akhirat, boleh diperolehi oleh orang yang hanya takut kepada Allah di dunia. Maka di atas dunia ini mesti kita pupuk, mesti kita suburkan rasa takut kita kepada Allah. Al-Quranul Karim datang dengan satu seruan, dengan satu bimbingan, dengan satu ajaran yang sepatutnya kita baca daripada Quran, sepatutnya kita fahami daripada Quran, mengajar kita takut kepada Allah. Kalau kita membuka Al-Quran, kita akan menemui dalam Al-Quran ada 5 kalimah. 5 kalimah ini sebenarnya memupuk perasaan takut dalam diri orang yang beriman, dan inilah 5 perasaan yang sepatutnya ada pada orang yang beriman. Yang pertama, al-khawf. Al-khawf. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kamu takut kepada makhluk, pada manusia, pada musuh-musuh Allah, dan hendaklah kamu takut kepadaku jika kamu beriman kepada Allah. Allah Ta'ala letak 2 kali. Yang pertama, Allah Ta'ala larang takut. Yang kedua, Allah Ta'ala suruh takut. Macam puasa kau, Allah Ta'ala larang makan, Allah Ta'ala suruh makan. Siang hari Allah Ta'ala larang makan, malam Allah Ta'ala suruh kita makan. Tak boleh puasa.
Takut. Allah Ta'ala larang kita takut pada manusia, pada makhluk, pada sesiapa pun. Dan Allah Ta'ala suruh kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini takut. Takut yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Apa makna takut? Takut ni makna apa? Takut ni maknanya ya tawaqqa'u halal makruh fil mustaqbal. Kita terasa bimbang berlakunya sesuatu yang buruk di masa depan. Itu orang panggil takut. Kita tanya kawan kita, Muhammad pergi Mekah menunaikan umrah, naik kapal terbang apa? Muhammad kata naik kapal terbang Arab Saudi. Bapa dah naik mah? Kita tanya dia, bapa dah naik mah? Takut takut hilang macam dia MS370. Takut hilang. Berlaku tak pada dia? Tak berlaku, tapi kebimbangan dia jika dia naik kapal terbang Mars membuatkan dia hilang bersama dengan kapal terbang Mars. Tu orang panggil takut. Dia takut miskin. Dia sekarang miskin tak miskin, tapi dia takut berlakunya kemiskinan di masa depan. Itu makna takut. Sesuatu yang benda yang kita benci, sesuatu benda yang buruk, sesuatu yang kita tidak suka berlaku di masa depan yang membimbangkan kita, itu orang panggil takut. Maka Allah Ta'ala suruh kita takut pada dia. Takut pada azab, takut daripada bala, takut daripada murka yang berlaku di masa depan, di hari akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini takut. Yang kedua, al-khasyah. Dalam Al-Quran kita akan bertemu kalimah khasyah. Khasyah takut juga bahasa Malaysia. Tetapi khasyah ini takut yang lahir daripada ma'rifah, lahir daripada kenal dan ada ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khasyah ini perasaan takut lahir daripada kita kenal dia, kenal Allah dengan perkasanya yang maha perkasa, yang maha gagah, yang maha berkuasa, yang maha segala-galanya, dengan memiliki sifat kesempurnaan. Apabila kita kenal Allah macam tu, kita kenal akhirat, kita kenal neraka, melahirkan rasa takut. Maka takut itulah yang dipanggil khasyah. Dan khasyah inilah yang Allah Ta'ala hanya letak kepada para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut, yang memiliki sifat khasyah, takut kepada Allah di kalangan hamba-Nya ialah para ulama. Sebab para ulama dia belajar, dia mengaji, dia ada ilmu, akhirnya dia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuatkan dia takut kepada Allah. Kalau kita tak kenal, tak apa. Gaji. Kalau raja pakai baju biasa je, dia mari sembahyang surau ni tanpa apa-apa rombongan mengiringinya. Dia mari koin basikal ataupun bawa motosikal ataupun bawa kereta wajar dia mari surau. Pakai piok, pakai kapleka, pakai baju Melayu, masuk dalam. Kita tengok muka dia macam raja, tapi bukan raja ni, tak pernah sabar. Oleh trafik tak ada, pengawal tak ada, dia tak? Dia pun masuk. Dia tanya Pak Wuduk mana? Dia tanya kita. Kita pun cakap, no, Pak Wuduk. Tanah belakang. Pocik gigi yang belakang sana. Pocik gigi yang belakang sana. Tak? Kita boleh cakap gitu sebab kita tak kenal. Setelah kita bercakap macam tu, tiba-tiba mari bodyguard dia kata ke kita, awak kenal tak pocik? Awak kata pocik kan ni, awak kenal? Awak pergi tanah tak kenal? Pocik mari mana? Awak
Ya, orang Jawa mana? Ya, nak kenal bukan orang kampung ni, bukan orang Kelang ni. Kap. Dia pun kata kita tu raja. Raja. Kalau tahu raja kita tunggu depan pintu dulu. Apa tu aku minta maaf, aku kita tak kenal. Tu orang panggil khasyah. Takut yang lahir daripada kita kenal. Kenal Allah, lahir khasyah. Yang ketiga, wajlah. Wajlah ni gementar. Gementar hati. Anak-anak kita nak kita meruga, dah gementar hatinya, menggigil tubuhnya. Dah menggigil tubuhnya. Dan gementar dalam hati itu orang panggil wajlah. Sebab apa menggegak, menggeletar? Kerana takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuna wajilat qulubuhum alladzina yu'tuna